KPM. Chala caya 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 caya. Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Core Curriculum Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazir. Sama seperti biasalah kan, setiap episod di Core Curriculum kita nak belajar apa antara aktiviti yang dijalankan oleh badan unit beruniform tersebut. Okey, episod sebelum ni kita dah belajar lah kan antara sepertinya stroke, kita dah belajar nak buat CPR dan macam-macam lagi lah untuk badan beruniform Bulan Sabit Merah Malaysia. Untuk episod kali ini, agak-agak apa yang kita nak belajar? Seperti biasalah kan, kita nak tengok dulu profil guru hari ini. Adakah cikgu yang dia pernah jadi zombie juga, dia pun pernah ada kemalangan di kedai goreng pisang juga, ataupun mungkin sifu dia. Nak tahu siapa? Jom kita tengok profil guru hari ini. Caya 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 caya. Tunggu apa lagi? Jom kita panggil Cikgu Murugan. Cikgu Murugan. Ya, cala caya 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 cala caya 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 caya. Wah, cikgu, dulu macam biasa ke? Ini ada elemen bola dalam lagu-lagu Hindustan. Elemen bola, cikgu Baru aja I bola. Oh, okey. Saya masih lagi mencari apa kaitannya bola dan juga Bollywood. Okey. Masing-masing ada B. Masing-masing ada B. Okey. Cikgu, kita dah tahu cikgunya siapa. Cukup orang kata setiap kali dia keluar, dia akan memberikan satu tenaga yang calacai. Okey, cukup cikgu. Alright. Cikgu, kita dah sebelum ni belajar sejarah IFRC. Kan? Untuk yang kali ni kita nak tahu apa pula sejarah yang ada dalam Bulan Sabit Merah Malaysia, cikgu? Akmal dan semua hadirin di rumah. Cikgu, kenapa? Akmal. Kenapa panjang sangat, cikgu? Nama Akmal sangat pendek. Okey. I cuba panjangkan nama. Oh, sebab tu Akmal. Panjang sangat. Nama cikgu. you Akmal pun boleh. Boleh, tak ada masalah. So it shows very short. Ya. Akmal. Cikgu Okey. Murugan. Sejarahnya apa? Tengok sini Akmal. Okey. Alright. Kita dengar. Tadi dah belajar, episod yang lalu dah belajar Yap. ICRC. Betul. Lepas tu IFRC. Yap. Sekarang mari kita mengenali National Society atau Pertubuhan Kebangsaan. Di Malaysia, Interesting, cikgu. di Malaysia dikenali sebagai Bulan Sabit Merah. Setiap negara berbeza-beza. Kalau kita pergi ke Britain, dia British Red Cross. Kalau pergi Australia, dipanggil Australian Red Cross. Kalau kita pergi Brunei, Bulan Sabit Merah Brunei. Dia tertakluk kepada negara masing-masing. Nama adalah negara masing-masing putuskan. Kalau Akmal tanya, cikgu, di Malaysia, di dunia ni ada berapa National Society? Cikgu, di dunia ni kita ada berapa National Society, Dia cikgu? tanya I balik. Tanya balik lah, cikgu. Okey. Setakat hari ini ada 192. 192. Okey. Semua benua dan semua negara yang ada National Society, selalunya negara merdeka lah yang ada National Society sendiri. So, Malaysia pun dah ada National Society, kita masing-masing. Okey, itu Bulan Sabit Merah. Dan mari kita tengok peranan mereka juga kena tahu. Kita sebut National Society secara menyeluruh. Selalunya Bulan Sabit Merah atau Palang Merah di negara masing-masing tugasnya membantu kerajaan. Okey. Kementerian Kesihatan, Kementerian Kebajikan. Yap. Okey, bila ada keperluan. Contoh yang paling ketara ialah hari ini tengok kita ada isu COVID-19, pandemik COVID-19. Ya. Kita membantu. Kita membantu di pusat vaksin, kita promotekan langkah-langkah untuk menyelamatkan mangsa, apa prosedur SOP dia, Yep. all that. Itulah membantu kerajaan. Nombor dua,
apabila berlaku sebarang bencana, banjir, tanah runtuh dan sebagainya, peranan kedua adalah membantu mangsa, menyediakan makanan, memberikan tempat tinggal yang sementara. Seterusnya, semasa ada penyakit-penyakit berjangkit, pun kita bantu. Last kali ialah melatih orang awam dan ahli pertolongan cemas untuk memahami pertolongan cemas. Okey, itu dia. Dan hari ini cikgu, bab yang kita nak belajar adalah cikgu, kenapa? Acak je. Cikgu pandai berlakon cikgu Tadi you bawa lagu Bollywood, saya pun adalah belajar daripada situ. Okey, dan saya masih juga tercari-cari apa kaitan Bollywood dan juga sakit jantung. Mungkin suspend ni cikgu. Kan selalu orang tengok filem Bollywood kan banyak suspend, sakit jantung kan. Kita banyak terpengaruh. Cikgu, definisi sakit jantung ni cikgu. Akmal, selalunya kita tengok orang awam semua kata serangan penyakit jantung. Penyakit jantung. Dalam konsep ini, bekalan, kalau kita tengok definisi serangan sakit jantung, very simple. Gangguan bekalan darah ke otot-otot jantung. Disebabkan oleh tersumbatnya salur darah atau salur darah tersempit, tetapi jarang sekali salur darah itu meletup. Sebab kalau meletup dia dah jadi stroke. Itu lagi menyukarkan keadaan. Akmal kena faham. Darah tu mengalir dalam salur darah kita. Betul. Arteri lah. Bila dia mengalir dengan baik. Tetapi ada kalanya darah itu tersumbat dan tidak sampai ke otot jantung. Otot jantung tak sampai. So, ini disebabkan oleh tersumbatnya salur darah itu, dan ingat, dia jarang meletup. Tapi ada kalinya boleh juga meletup. Itulah serangan jantung. Very simple layman punya language. Sekarang dengan pemahaman ni, kita boleh tengok apakah punca-punca dan apakah tanda-tanda seorang yang mengalami serangan penyakit jantung. Tapi cikgu, macam biasa cikgu, sebelum kita nak pergi ke punca-punca dan tanda-tanda, seperti biasa cikgu, kita kena apa cikgu? Bukan po cikgu, bukan po. Kita nak berehat dulu cikgu. Berehat? Ini cikgu, macam ni cikgu berehat. Okey, kita nak berehat dulu. Kita akan kembali selepas ini dalam Co-Curriculum Didik TV KPM. Oh, macam ni cikgu berehat. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Cikgu bawa motor cikgu. Cikgu bawa motor. Cikgu, itu motor apa cikgu bawa tu? Saya pakai 70-an punya motor. Oh, 70-an motor dah macam tu dah cikgu Sebab dia mata bulat kan. Nampak? Cikgu pun kaki motor tau. Alright, masih lagi menyaksikan Co-Curriculum Didik TV KPM. Cikgu, tadi kita dah tahu dah mengenai definisi serangan penyakit jantung. Dan ini kita nak tahu apa cikgu? Kalau dia tulis kat sini, tulis apa cikgu? Punca-punca. Punca-punca serangan penyakit jantung. Serangan jantung. Ya, serangan cikgu. Okey, kongsikan kepada kami semua cikgu. Silakan. Akmal okey hari ni? Okey, cikgu kan tadi kita bawa motor sama-sama. Oh, ya. Kalau ada serangan jantung tak boleh bawa motor. Saya tak pernah pula kalau orang sakit jantung dia bawa motor cikgu. Okey. Untuk penonton di rumah, murid-murid sekalian, ingat kita tinggal dalam family, kita ada di sekolah, kita kena faham why ataupun punca sebenar berlakunya serangan jantung. Okey. Aspek utama ataupun penyebab utama adalah diabetik. Kalau kita tak urus, kita tak jaga, diabetik akan menjadi punca kepada serangan jantung. Dia ada kaitan juga dengan definisi yang saya kata tadi. Iaitu gangguan di bekalan darah ke otot-otot jantung. Diabetik akan menjadi punca satu. Punca nombor 2 adalah
tekanan darah yang sangat tinggi. Okey. Itu pun boleh menjadi penyebab kepada serangan jantung. Punca ketiga adalah stres. You tak tahu manage stres. Stress management is very important. Dalam dunia yang serba canggih ini, ramai tak apa kisah pasal stres. Stres ni macam ibarat menimbun. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit dan meletup satu hari. Itulah stres. Perkara yang sangat sinonim adalah keturunan. Keturunan. Kalau tok nenek kita ada masalah serangan jantung, itu menunjukkan dia sudah jadi keturunan. Kalau tok nenek kita sudah ada penyakit serangan jantung, berhati-hati. Sediakan payung sebelum Hujan. Ya. Dan faktor yang terakhir sekali adalah faktor umur. Umur. Bila usia lanjut, semakin lanjut, risiko serangan jantung semakin bertambah. Oleh yang demikian, saya nasihatkan kita berhati-hati dan memahami. Pelajar kena memahami punca-punca berlakunya serangan jantung. Penyakit serangan jantung. Cikgu, kita dah tahu dah antara punca-punca serangan jantung. Kita nak tahu tanda-tanda serangan jantung apa pula? Cikgu, Kenapa tu? jom kita tengok cikgu. Kenapa cikgu? Jom. Cikgu, bang, kenapa bang? Dada? Kenapa dengan dada cikgu? Sakit? Letak skrip. Oh, sakit letak. Cikgu, dia kata sakit sebab letak skrip. Jadi skrip tak payah, boleh cikgu? Boleh. Okey, Okey. kita tengok macam mana. Tak Kita adalah, tengok. cikgu. Kita tengok Okey. Baik, apa antara punca-puncanya cikgu seseorang itu terkena serangan jantung? Tengok, kita dapat pelakon yang hebat. It's an award winner pelakon. Cikgu jangan puji dia cikgu. Nanti esok lusa dia ada dekat drama-drama kat luar tu cikgu. Jangan cikgu. Akmal, Ya. tengok sini penonton di rumah. Ya. Orang yang sakit jantung, Aha. you boleh perhati dengan very clear. Dia Okey. akan pegang mana? Dia pegang. You pegang. You tengok sini Akmal. You come and see. Okey. Dia pegang mana? Saya tengok cikgu ya. Okey. Dia pegang apa tu cikgu sebenarnya? Di bahagian dada. Oh, di bahagian dada. Okey. Okey. Baik. Bahagian kiri. Bahagian kiri. Kiri ke atas sikit. Itulah lokasi sebenar jantung. Okey. Okey? Itu rasa sakit. Mhm. Nombor dua, sakit itu tidak hanya sakit di situ saja. Dia akan mula merebak ke tangan. Mula merebak ke tangan? Bahagian tangan. Sakit itu akan merebak ke bahagian tangan. Oh. Perhatikan. Okey. Keseluruhan bahagian. Okey? Mangsa juga akan rasa pening. Aha. Dia tak stabil. Dia sudah tak stabil lagi. Mangsa akan rasa pening. Ya, Okey? cikgu. Pandangan mata mangsa akan rasa kelabu. Dia macam tak nampak-nampak. Tak nampak-nampak. Oh. Okey? Can see. Ya. Kalau nanti you dapat borak dengan mangsa, you tanya. Ya. Mangsa sebenar lah. Mangsa sebenar. Ini Ah. hanya orang kata lakonan. Mangsa olok-olok. Mangsa olok-olok. Okey? Okey. Seterusnya. Mhm. Inilah perkataan yang sangat popular. Iaitu Mangsa akan melihat senario maut dalam hidup dia. senario maut. Mangsa rasa macam nak mati sudah. Oh. So itulah sebab orang yang sakit jantung ni rasanya dia dah. Macam nak ni lah. Okey. That's why we must always very cautious, berhati-hati, pantas bertindak. Okey? Okey. Dan tadi saya ada kata mangsa akan loya kan? Kebarangkalian untuk dia nak muntah tu ada. Oh. So okey. be prepared for that. Baik. Kita dah tahu Aha. punca, kita dah lihat tanda-tanda. Tanda-tanda. Mari kita lihat bagaimana kita nak menguruskan mangsa serangan jantung. Selepas ini dalam co-curriculum Didik TV. KPM. Okey bang. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Cikgu tolong saya cikgu. Cikgu tolong saya cikgu. Cikgu, ini kawan saya tengah sakit jantung ni cikgu. Tolong cikgu, macam mana kita nak menguruskan serangan jantung ni cikgu?
Ui, Tengok. Dia relax dalam cikgu. kesakitan. Cikgu sentiasa relax kalau apa-apa terjadi ya. Relax. Okey. Relax. Baik cikgu, Jangan gelabah. jangan panik. Jangan gelabah, jangan panik. Itu dia yang kita nak kena tahu kan dalam pengurusan serangan jantung ini. Okey cikgu, perkara pertama apa kita kena buat? Bila kita dah tahu mangsa dalam serangan jantung, Okey, tanda-tanda kita dah lihat, betul. Punca-punca juga. punca-punca kita dah tahu, Betul. faham. First, confirmkan keadaan, telefon ambulans. Telefon ambulans. Okey, Okey. jangan ambil risiko. Baik. Okey? Kita telefon ambulans cikgu telefon ambulans. Mael, Jangan call ambil. ambulans sekarang. Sekarang. Okey, terima kasih Mael. Okey, sudah cikgu. Okey, selesa sudah. Kedudukan mangsa mesti dalam keadaan selesa. Dia selesa, bukan kita selesa. Abang selesa ke bang? Oh. Ui. Ini five star punya selesa. Sekarang, Akmal cuba tenangkan mangsa. Saya tenangkan dia. Dah calling ambulans. Ya cikgu. Number 2, Betul. kedudukan selesa. Ya. Number 3, tenangkan mangsa. Sebelum saya tenangkan dia, saya nak tenangkan diri sendiri dulu Oh. cikgu. Bang, jangan tenang sangat bang. Ini kan kita nak berlakon. Jangan selesa sangat. Cikgu, dia dah okey cikgu. Dia dah okey ya. Okey. Akmal. Akmal, Ya cikgu. saya nak bagi tahu. Ha. Seterusnya, kita cuba dapatkan maklumat. Nama dia, tinggal di mana, Okey. and then bila kena serangan, Aha. latar belakang kesihatan dia, medical history dia, Okey. supaya ini akan memudahkan apabila kru sampai, Aha. kita nak memaklumkan. Okey. Kita selalunya kita buat catatan. Baik. So saya kena tanya dia. Tanya dia. Okey, sekejap. Abang. Abang siapa nama abang? Baru Syahjidin. Aha. Nama saya Baru Syahjidin. Aha. Sakit. Bang, nama dia Badrul Bashidin sakit. Abang Akmal, Ya? bukan begini caranya. Mesti ada satu paper, satu catatan. Kita kena catat dalam baik. Nak Okey. pen, saya bagi pen. Boleh. Inilah skrip cikgu dekat sini. Okey. catatkan. Dapatkan maklumat latar belakang cikgu. Okey. Siapa nama cikgu? Nama saya Baru Syahjidin. Badrul Syahjidin, berusia 37 tahun. Tinggal Tinggal di Semenyih Kajang. Semenyih Kajang. Sudah beristeri? Sudah. Nak tambah lagi satu? Teringin tapi tak Cikgu dia teringin nak tambah kepada isteri cikgu ini. Ingat dia kata tadi dia teringin. Cikgu dia kata teringin cikgu. Itu saja? Okey. Medical history. Adakah ini serangan pertama? Oh. Adakah komplikasi-komplikasi lain seperti darah tinggi, Aha. diabetik? Okey. Okey. Ada penyakit-penyakit lain ke yang boleh saya tahu? Nak madu suka madu. Faktor keturunan pun kita tanya juga. Okey. Ada orang kata apa cikgu? Keturunan. Tidak ada. Oh, jadi memang gatal lah. Sakit jantung. Okey. Okey cikgu. Ini maklumat dia cikgu. Okey. Okey. Sekarang Akmal sudah dapatkan maklumat-maklumat ini. Betul. Okey. Sekarang kita cuba tengok daripada apa yang kita catat, adakah dia mengambil aspirin? Kalau dia ambil aspirin, ubat bagilah sebiji saja. Sebiji saja. Sebiji saja. Jangan lebih dari sebiji. Sekiranya satu saja ubat dan jangan sebab dia sakit kita bagi lebih. Baik. Ingat satu perkara lagi ya, rakan-rakan dan pelajar sekalian di rumah. Serangan jantung sudah berlaku dan ambulans dalam perjalanan, Okey. mangsa tidak sedar diri. Okey. Kita boleh mulakan CPR. Sekarang cikgu. Sekarang mangsa okey. Kalau okey. mangsa tidak sedar Tidak diri. sedar. Dia kalau lambat kita bertindak, ambulans lambat sampai ke atau keadaan dia memerlukan CPR, kita boleh bagi CPR. Ingat, CPR hanya diberi sekiranya mangsa tidak bernafas dan tidak ada denyutan jantung. Jantung. Formula dia 30 tekanan 2 hembusan. Tapi sekarang zaman Covid kita tak ada hembusan. Kita bagi 100 hingga 120 tekanan dalam masa
1 minit cikgu. Pandai. Okey, tapi cikgu, apa antara kesilapan-kesilapan yang sering orang kata dilakukan oleh mangsa itu sendiri? Mungkin kalau macam saya dengan contohlah abang saya dekat rumah, tiba-tiba abang saya kena serangan jantung. Dan apa kesilapan yang macam saya selalu buat? Adakah dia macam terus call ambulans ke ataupun dia tengok macam main-main ni. Apa Akmal kata ni ialah kita selalu panik. Oh, okey. Saya punya pengalaman dan apa pemerhatian saya, mangsa selalu panik. Mangsa panik saja. Okey. Mangsa panik sudah dia sakit. Betul. Yang nak pergi menyelamat bertambah panik. Okey, kesakitan mangsa. So dia nak bercakap tu agak susah. Ya. That's why orang yang rapat dengan dia perlu memahami Okey. aspek di manakah ubatnya disimpan, bagaimana kita call ambulans, Ya. all that. Dapat medical history sedikit. Kalau kita rapat, senang. Kalau kita tak berapa rapat, kita kena bercakap dan ambil maklumat. Sebab apabila kru ambulans sampai, kita kena bagi tahu dia Apa yang jadi? apa jadi, apa maklumat yang kita ada dan setakat ini apa kita sudah buat. Ubat bawah lidah, aspirin, itu semua kita kena bagi tahu pada kru ambulans supaya pengurusan selanjutnya menjadi mudah. Abang tunggu sekejap bang Saya nak buat closing sekejap. Boleh ke bang? Boleh bang Okey, baik. Jadi cikgu, kita dah tahu dah kan mengenai pengurusan serangan jantung, punca-punca, tanda-tanda. Jadi dalam serangan jantung ni apa yang cikgu boleh rumuskan dan juga nilai-nilai murni yang kita boleh dapat untuk episod kali ini cikgu? Okey. Number 1. Pengurusan dalam serangan sakit jantung, penyakit jantung ni, jangan panik. Okey. Jangan buang masa. Kalau kita lambat bertindak, seperti calling ambulans lambat, menyusahkan keadaan. Number 2 ialah ubat bawah lidah dan aspirin. Okey. Kita kena faham, ubatnya satu saja. So jangan sebab dia menjerit, kita nak bagi lebih. No such thing. Tetap satu. Okey? Dan kita buat catatan dan maklumkan apa saja maklumat yang kita ada, share maklumat kita dengan kru ambulans. Ini sangat membantu mangsa. Kita terlepas pandang perkara-perkara sedemikian. Okey. The moral value, memahami sakit, memahami keadaan mangsa. Kita kena empati dan simpati terhadap mangsa. Ya. Okey? Dengan ilmu yang ada pada hari ini, mudah-mudahan murid-murid sekalian dapat membantu mangsa serangan penyakit jantung. Alright. Boleh? Boleh cikgu. Jadi kepada anda semua terima kasih banyak-banyak kerana telah setia bersama dengan kami selama setengah jam ini. Diharapkan apa yang disampaikan oleh Cikgu Murugan kita sedikit sebanyak dapat membantu anda. Sebab kadang-kadang kita tak tahu kan cikgu, perkara ini siapa yang akan kena atau bila akan kena kan cikgu kan? Malang tidak berbau. Malang tidak berbau. Itu kata Cikgu Murugan. Jadi kalau nak tahu apa lagi yang kita akan belajar untuk cikgu, nampaknya mangsa dah sihat Dah okey ke? Selesa. Selesa. Sini tak selesa. Ambulans tetap ambulans. Ambulans kita tetap hantar. Ya. Jadi ingat, kita akan jumpa Isnin hingga Jumaat hanya di Co-Curriculum Didik TV KPM. Cikgu, jom. Didik TV KPM